Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 18 Disember 2024. Lawatan kerja rasmi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bersama delegasi Sarawak di Tokyo, Jepun semalam diteruskan dengan menghadiri mesyuarat bersama pemain-pemain industri di sebuah hotel terkemuka di Tokyo. Mesyuarat tersebut bersama HiChem Corporation Limited, Integrated Design and Engineering Holdings Corporation Limited serta mesyuarat bersama pihak Mitsubishi Corporation dan Mitsui O.S.K. Line. Mesyuarat membincangkan kerjasama dua hala mengenai penyimpanan tenaga pam hidro, industri petrokimia, hidrogen, bunkering supply dan logistik perkapalan. Usai mesyuarat, Premier Sarawak menghadiri majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara Bintulu Development Authority dan Pertama Ferroalloy Asia Minerals pada sebelah malamnya. Sementara itu, Kerajaan Sarawak kini meneroka peluang kerjasama baharu dengan syarikat penerbangan terkemuka Boeing Jepun dalam sektor penerbangan serta penyelidikan dan pembangunan bahan api penerbangan mampan SAF. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, langkah ke arah itu selari dengan usaha Kerajaan Sarawak untuk memiliki syarikat penerbangan sendiri. Menurutnya, Sarawak juga giat menumpukan perhatian kepada pembangunan pengeluaran SAF sebagai bahan api alternatif bagi industri penerbangan menerusi penyelidikan bersama Citos Group selain bekerjasama dengan Ineos Corporation dalam pengeluaran hidrogen. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan perbincangan bersama Presiden Boeing Jepun Eric G. John di Ibu Pejabat Syarikat berkenaan di Tokyo. Bagaimanapun, Premier Sarawak menambah jaringan kerjasama baharu dalam pembangunan dan penyelidikan berkaitan masih di peringkat awal. Ujarnya, Sarawak bersama Boeing Jepun akan meneroka apa yang boleh dilakukan khususnya dalam SAF dan tenaga boleh diperbaharui. Sebuah pusat pengumpulan buah dicadangkan dibina di kawasan Tebedu untuk memudahkan pemasaran buah tempatan ke seluruh negeri. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu pusat pengumpulan buah ini akan berfungsi menjadi tempat mengumpul buah durian termasuk buah-buahan lain sebelum dipasarkan di dalam atau luar Sarawak. Tambahnya, kementeriannya turut akan membantu sekiranya pekebun di kawasan ini boleh mewujudkan satu kluster penanam durian. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan ke sebuah dusun durian di Kampung Temung Putah, Tebedek, Serian. Dalam pada itu, beliau menyeru agar para pekebun bijak mencari pasaran untuk buah-buahan dan tanaman lain yang diusahakan untuk memastikan pendapatan yang stabil. Ujarnya, tanpa sistem pemasaran sistematik, pekebun akan menghadapi kesulitan untuk memasarkan hasil kebun mereka. Beliau juga menggalakkan pihak Fama dan Jabatan Pertanian Sarawak agar memberi nasihat kepada para pekebun untuk memastikan buah durian mereka mampu dipasarkan. Tapak baharu bagi pembinaan Sekolah Kebangsaan Abang Abdul Rahman Seratok sudah dikenal pasti. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai, tapak baharu itu terletak kira-kira 2 km daripada lokasi sedia ada. Jelasnya, sebelum ini Kementerian Pendidikan Malaysia mencadangkan sebuah tapak bersebelahan Kolej Tingkatan 6 Seratok, tetapi ramai penduduk kurang bersetuju kerana jaraknya yang agak jauh, iaitu sekitar 6 km dari tapak asal sekolah tersebut. Itu juga tanah state, land. So kita akan berbincang untuk mendapatkan tapak tersebut, dan jika kelulusan mendapat tapak tersebut, maka kita akan propose kepada Kementerian Pendidikan untuk dibina sekolah baru SK Abang Abdul Rahman tersebut. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-100 sekolah tersebut semalam. Sebelum ini, pertanyaan mengenai adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk membesarkan sekolah tersebut telah dibangkitkan semasa persidangan DUN Mei lalu. Ujar Dato' Dr. Anwar, tapak sedia ada tidak lagi mempunyai ruang untuk sebarang kerja pembesaran memandangkan tapak itu sudah pun sempit dan dikelilingi oleh pelbagai bangunan dan kemudahan lain.
Sementara itu, pada perkembangan lain, Dato' Dr. Anwar Rapai semalam berkesempatan melawat rumah panjang Sebastian di Batu 6.5 Jalan Oyak Sibu yang rosak dilanda ribut pada petang Isnin lepas. Menurut Dato' Dr. Anwar, bantuan kewangan segera akan disalurkan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membaik pulih kerosakan di bahagian bumbung rumah tersebut. Jelasnya Pusat Khidmat Dun Nangka juga akan menambah jumlah bantuan yang disalurkan. Jumlahnya saya telah dimaklumkan oleh Tuan Presiden tadi berbeza dari segi setiap pintu disebabkan ada kerosakannya lebih teruk, ada kerosakan tidak berapa teruk dan mereka telah kategorikannya mengikut kerosakan tersebut. Adu nangka itu ditemui media selepas melakukan lawatan ke rumah panjang tersebut semalam. Dalam pada itu, tuai rumah Sebastian Ngalang ketika ditemui memberitahu kejadian berlaku sekitar 5.45 petang. Kebanyakan rumah mengalami kerosakan di bahagian bumbung yang diterbangkan angin ribut. Kemungkinan besar lagi nanti hari hujan baru kita barulah sebab empai siap. Difahamkan daripada 17 pintu rumah, 4 daripadanya rosak teruk dalam kejadian dikatakan terburuk dalam tempoh lebih 60 tahun di kawasan tersebut. Polis Sarawak akan melancarkan program advokasi kempen keselamatan jalan raya menjelang Hari Krismas dan Hari Bertemu Pelanggan bertempat di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak di Jalan Badruddin Kuching pagi ini. Bagi kempen keselamatan jalan raya menjelang Hari Krismas tersebut akan berlangsung selama 5 hari bermula 23 sehingga 27 Disember ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Manco Atta berkata, ia antara lain bertujuan untuk menurunkan kadar kemalangan jalan raya di Sarawak sepanjang tempoh perayaan Hari Krismas ini. Menerusi kenyataan medianya, beliau memberitahu kira-kira 700 pegawai dan anggota polis dari pelbagai cawangan dan jabatan terlibat di dalam kempen berkenaan. Mereka akan memberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan keselamatan dan pematuhan penguatkuasaan undang-undang jalan raya. Sementara itu, Datuk Manca berkata bersempena kempen terbabit, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik akan membuka kaunter semakan dan pembayaran saman bermula hari ini hingga Jumaat ini bertempat di IPK Sarawak. Ia bertujuan membantu masyarakat setempat dan orang ramai menyelesaikan saman polis di Raja Malaysia yang tertunggak dengan kadar diskaun 50%. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ juga akan membuka perkhidmatan kaunter bergerak di lokasi sama hari ini. Proses bedah siasat ke atas mayat yang ditemui di Jalan Setia Raja Kuching malam Sabtu lepas telah selesai. Bagaimanapun, pihak polis belum dapat mengesahkan identiti mayat terbabit sehingga keputusan DNA dikeluarkan. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah, buat masa ini pihaknya hanya menunggu ujian makmal DNA sebelum dapat merumus identiti mayat terbabit. Oleh itu, beliau meminta orang ramai bersabar menunggu keputusan lengkap hasil ujian DNA sebelum membuat sebarang kesimpulan. ACP Muhammad Farhan menjelaskan perkara tersebut di Kuching semalam. Malam Sabtu lepas, mayat dipercayai seorang wanita dijumpai di kawasan longkang dekat Jalan Setia Raja Kuching. Siasatan awal dipercayai mangsa mungkin telah mati sejak lebih seminggu berdasarkan keadaannya. Susulan itu, seorang lelaki berusia 23 tahun direman 7 hari bermula Ahad lepas bagi membantu siasatan. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki warga negara India yang terjatuh dari kapal di Jalan Stabau Sungai Rajang Sibu pada Khamis lepas masih gagal memberi sebarang petunjuk. Pusat Gerakan Bomba Sarawak menerusi satu kenyataan memberitahu memasuki hari ke-6 semalam, pencarian telah diperluaskan sekitar 25 hingga 30 km dari tempat kejadian. Pasukan SAR juga menambah beberapa lokasi pencarian baharu seperti di perairan Salim, Ulu Lanang, Tanjung Salalo dan Sungai Ikan. Pada Khamis lepas, pihak PGO menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.15 petang berkenaan seorang lelaki dikenali sebagai Kumar Dinis berusia 21 tahun telah terjatuh ke sungai. Pasukan bomba Sibujaya telah digerakkan ke tempat kejadian. Menurut laporan, mangsa menggunakan pakaian berwarna merah lengan panjang, seluar sukan warna hitam semasa kejadian tersebut. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.